من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung insya-Allah daripada ceramah saya 2 minggu yang lalu. Sebenarnya bukan topik nombor 2 hari ni, sebenarnya topik nombor 1. Nombor 1 dulu ialah pengenalan sahaja, tak ada topik pun, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menyingkap kembali apa yang saya telah bicarakan 2 minggu yang lalu, insya-Allah kita bercakap tentang akhlak muamalah. Akhlak bermuamalah. Akhlak bermuamalah secara Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh dikatakan kesemua ataupun 99.9% kita ni terlibat dengan bank. Sama ada kita berhutang dengan bank ataupun kita bekerja dengan bank. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berhutang dengan bank, boleh dikatakan kesemua kita pun sekali-sekala orang kata apa, miss the deadline, ya? Kita akan orang kata apa, tertunda lah, ya? Ataupun ada outstanding dengan bank. Maka bank pun hantarlah notis pada kita, ya, saya pun dapat notis juga. Sebab tu saya nak cerita, ya. Siapa yang tak dapat notis tu kira orang yang berada sikit lah kot. Dia cerita dia hutang apa-apa, dia lecture kita, bawah tu dia tulis satu hadis, ya. Ini daripada Maybank. Hadis tu dia tulis, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang paling baik membayar hutang. Ya, riwayat Muslim. Betul lah tu kan. Tapi bank-bank ni, kalau kita tengok PL dia lah, kalau kita tengok PL dia, apa PL dia? Kalau kita lupa, maaf ya, kalau kita lupa bayar, baru dia cari kita, betul tak? Kalau kita lupa bayar, dia tak akan lupakan kita. Tapi kalau kita selalu bayar on time, dia lupakan kita, betul tak? Ya, ada dia cakap, Cik Ghazali, Assalamualaikum Cik Ghazali, saya daripada Maybank Islamic. Terima kasih bayar bulan ni. Ada dia telefon kita? Ada tak? Ada tak pernah bank dalam masa 20 tahun you pinjam ni ada telefon? Ada tak? Tak ada, ya? Kalau kita tak bayar sebulan ke 2 bulan, ada tak dia telefon? Oh Encik Aziz, apa masalah, ya? Kenapa tak boleh bayar? Perlu pertolongan tak? Ada tak? Ada tak bank buat macam tu? Itu bukan akhlak Islam kalau bank tak buat. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Kita tengok ayat ni saja. Yang ni kita akan huraikan bila kita pergi kepada topik apa tu, pembiayaan semua, kita akan cakap. Allah berfirman maksudnya dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Dan sebaliknya, bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak. Ada tak bank bagi? Dia cakap macam-macam, hutang apa-apa semua, tapi bila datang ayat ni dia lupa. Dia tak nak tengok, ya? Itu bukan akhlak orang Islam. Tuan-tuan dan perempuan, kalau saya nak pergi pinjam kat orang, saya dah lupa dah. Betul tak? Kalau kita nak pergi pinjam kat orang, saya nasihat satu je, masa bagi tu halalkan. Sebab apa? Lebih baik bagi kamu. Kalau kamu ada duit dah, halalkan. Tapi jangan cakap kat orang tu lah, ya? Kalau dia lambat bayar, tak apa, pelan-pelan kita tolong dia, ya? Bank tak akan buat macam ni. Bank tak akan buat macam ni, ya? Kalau kita susah lagi, dia datang lagi teruk, tuan-tuan.
Dia datang foreclosure lah, letter on demand lah, macam-macam lah, apa nak tarik kereta lah, nak tarik rumah lah, apalah semua. Dia tak kisah apa. Suami sakit ke? Ya, sebab bawa accident ke? Ataupun suami lumpuh sebab accident, sebab sakit. Allahuakbar. Bank tak datang tanya tuan-tuan. Bank tarik je. Ya, bank tarik je. Baik, itu bukan akhlak Islam. Ya, saya tak akan cakap pasal pinjaman sangat hari ni sebab saya interested, sebab saya baru dapat satu notis. Baru lambat sebulan. So, saya baca bawah tu ada juga hadis dia. Ya, hadis dia sampai tak apa. Jadi tuan-tuan, kalau sebab apa? Kalau tuan-tuan ni kita kena ingat satu perkara ya. Untuk bagi pinjaman ya, supaya orang kata melegakan keadaan hidup kawan kita ni, bukan tunggu bank saja nak bagi pinjaman. Bukan tunggu bank saja. Kita yang ada duang lebih ya, kita bagi pinjam. So kita kena ikutlah ayat ini insya-Allah. Baik, saya tak nak beletih panjang tentang bank hari ini. Hari ini insya-Allah kita akan bincang sedikit sebanyak tentang kaedah keuntungan dalam Islam. Mula-mula insya-Allah ya, saya akan ceritakan apa arti keuntungan. Semua orang dah tahu pasal keuntungan ni, tapi saya nak imbas kembali. Ya. Orang kata repetition is the mother of education. Kalau kita repeat banyak-banyak, kita boleh ingat. Tanyalah budak-budak tahfiz, orang yang hafalan tu ya. Dia kena ulang satu ayat berapa kali. Jadi kita ulang balik supaya kita ingat insya-Allah. Yang kedua, saya akan bincangkan juga pentingnya mempelajari tentang keuntungan dalam Islam. Kita akan mempelajari juga sikit sebanyak tentang tujuan keuntungan itu sendiri. Dan barulah selepas kita lalui 3 topik itu, kita akan sedikit sebanyak berbincang tentang kaedah keuntungan dalam Islam. Dan akhir topik sekali ialah, adakah Islam menghadkan keuntungan? Adakah Islam menghadkan keuntungan? Ada tak limit dalam Islam? Limit kepada keuntungan 30% ke? 20% ke? Berapa limit dia? Ada tak limit tu? InsyaAllah kita akan bincang. Apa itu keuntungan tuan-tuan? Dalam bahasa Arab, keuntungan disebut sebagai ar-ribh, berasal daripada kata dasar rabiha, yang membawa maksud pertambahan dalam kegiatan perniagaan. Ya, pertambahan dalam kegiatan perniagaan. Dari segi keuangan, kalau you cari Oxford University punya dictionary, maksud profit atau keuntungan ni adalah perbezaan di antara jumlah yang diperolehi dan jumlah yang dibelanjakan untuk membeli, operasi atau mengeluarkan sesuatu. Semua itu terkumpul dalam erti kata kos. Maksudnya jumlah yang kita jual tolak jumlah kos, itu adalah keuntungan. Ya. Keuntungan sangat penting dalam perniagaan, sebab tiada siapa yang berniaga nak rugi. Ada tak siapa nak berniaga nak rugi sini tuan-tuan? Ada tak? Ada tak siapa yang buka kedai runcit tepi surau ni contohnya, dia kata, tuan-tuan perempuan, tujuan saya buka kedai ni saya nak rugi. Ada tak? Tak ada kan? Ada tak tuan-tuan masuk public mutual ke, Itikal ke, apa ke, kata tak apalah ejen, rugi pun tak apa. Ada tak kita cakap macam tu? Tak ada kan? Jadi siapa berniaga nak rugi? Sebab orang yang nak rugi tu di luar tabi'i, bukan natural ya, bukan biasa. Orang berniaga nak rugi maksudnya dia luar biasa ya, luar daripada biasa, extraordinary lah orang panggil ya. Jadi semua orang berniaga dia nak untung, insya-Allah dia nak untung. Objektif utama dia berniaga, dia nak untung. Kemudian adalah objektif yang kedua ya, menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, and so on and so on. Jadi keuntungan adalah objektif utama perniagaan. Sang Nabi, Telekom Malaysia, semua nak untung. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok syarikat-syarikat yang besar, kalau tahun ni dia untung RM100, tahun depan dia kena untung berapa? 110. Kalau dia untung tahun ni 100, tahun depan dia untung 90, share dia akan jatuh. Untung juga, tapi rendah daripada tahun lepas, share dia akan jatuh. Sebab tu dia orang nak untung yang berlebihan. Saya bagi contoh keuntungan. Hari ni saya nak cakap pasal jam ya, 2 kali saya akan cakap pasal jam. Sebab baru-baru ni saya baca satu report pasal jam harga 3,800. Jadi saya nak cakap pasal jam ni. Ya, tuan-tuan faham je lah jam tu kat mana Bukan jam tu ke? Jam tu baru RM50. Baik. Saya nak bagi contoh keuntungan. Contohnya kita beli satu jam ya. Kalau kita jual harga jam tu dengan harga RM100 ya,
Dan kos kita cuma 70. Berapa untung kita, tuan-tuan? Budak ni tahu ke? Berapa untung? Oh, dia tengok atas nampak biji mata putih. Baik, saya bagi jawapan dia. Ya. Jawapan dia ialah harga tolak kos iaitu RM100, tolak RM70, untungnya RM30. Ya. Jadi kalau kita beli 1 jam atau telefon, kita nak jual ke orang, ya, dengan harga RM100, kita beli 70, maksudnya untung kita 100 tolak 70. Itu keuntungan, ya, dari segi orang kata apa, direct interpretation. Baik. Kenapa kita kena tahu tentang selok-belok keuntungan tu? Kenapa pentingnya kita kena tahu? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita nak make sure dan kita nak pastikan insya-Allah supaya untung tu jadi halal. Untung tu halal. Dan kita nak jauhkan daripada keuntungan yang haram dan syubhah. Syubhah maksudnya dia samar-samar antara halal dan haram. Okay. Dan kita nak membezakan antara untung dan riba. Ini yang terpenting sekali, tuan-tuan. Tujuan utama kita nak mempelajari hari ini dan hari-hari yang akan datang, kenapa keuntungan itu penting dalam Islam, ialah untuk membezakan, ya, keuntungan dengan riba. Setengah-setengah orang tak tahu untung ni riba ke atau untung ni yang halal ke, yang betul sebetul-betulnya, untung yang suci. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halal wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Maksudnya, dan Allah telah menghalalkan berjual beli, yakni berniaga, dan mengharamkan riba. Ayat ni kalau kita tengok asbab dia, asbabun nuzul dia, dia turun masa zaman Nabi dekat Mekah. Orang-orang Quraisy ni dia mentafsirkan meminjam dan mengambil riba itu sebagai jual beli. Ya, dia kata sama aja aku berniaga jual air ni, ya, dengan aku bagi pinjam dan dapat keuntungan atas pinjaman tu. Sama aja dia kata. Maka Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW untuk membezakan antara untung daripada perniagaan dan untung daripada riba. Riba ni satu topik yang besar. Kita akan insya-Allah pelajari pasal riba di ceramah yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja zaman Nabi dulu orang menyamakan keuntungan berniaga dengan riba, tapi sekarang pun sama juga. Tuan-tuan dan puan-puan, keuntungan satu bank yang 2-3 bilion tiap tahun tu, keuntungannya datang daripada mana? Jual rumah ke? Jual kereta ke? Bukan, tuan-tuan, riba. Dia cakap pasal bank yang bukan bank Islam lah, bukan perbankan Islam, ya. Semuanya keuntungannya datang daripada riba. Kebanyakannya datang daripada riba. Dan keuntungan juga ada juga unsur-unsur riba yang lain. Supaya pendapatan kita halal, tuan-tuan, kita nak ambil pendapatan, tuan-tuan, nak bagi siapa makan? Anak dan isteri makan. Supaya kita bawa balik benda yang halal, tuan-tuan, bagi dia orang makan, dan make sure darah daging yang tumbuh daripada makanan itu adalah daripada yang halal, ya? Supaya ibadat kita diterima. Seperti yang saya cakapkan tadi, kita akan bincangkan mengenai riba dengan terperinci di ceramah yang akan datang, ya, insya-Allah. Dan riba, tuan-tuan dan puan-puan, bukan tertakluk kepada wang ringgit sahaja. Bukan tertakluk kepada wang ringgit sahaja. Kita akan cerita insya-Allah. Apa objektif keuntungan? Apa objektif kita berniaga dapat untung? Ya, kita berniaga dapat untung. Objektif utama ialah untuk tujuan dia supaya benda itu menjadi sebagai satu ibadat, dan untuk manfaat dunia dan lebih-lebih akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa lama kita nak hidup kat dunia ni? Berapa lama, tuan-tuan? 70? 80? Lebih pada 80 dah letih dah kot. Ya, 80, 70. Berapa lama kita nak hidup di akhirat, tuan-tuan? Selama-lamanya. Saya pernah tanya seorang guru, apa maksud selama-lamanya? Dia pun tak boleh explain. Dia kata awak akan tahu bila awak mati. Kalau nak explain pun tak boleh. Kita rasa 100 tahun tu lama hidup kita dah. Lamanya kita tunggu kat depan tu, kita tunggu seseorang 2 jam, lama betul. Macam mana selama-lamanya? Tuan-tuan dapat berfikir apa dia itu selama-lamanya? Saya pun tak dapat berfikir.
Maksudnya macam ni tuan-tuan. Saya ambil lagi satu contoh. Kita nak prepare anak-anak kita. Inilah satu surah yang saya nampak ramai budak-budak, alhamdulillah. Yang surah-surah lain saya tengok dia halau budak-budak kat luar. Lama-lama budak-budak dah datang. Ya, kita teruskan insya-Allah. Jadi orang kata apa, meramahkan supaya budak-budak ni datang, ya. Budak datang. Oh, meraihkan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita risau apa tuan-tuan? Sekarang ni musim PMR. Ya, musim apa lagi? Musim SPM. Maka berduyun-duyunlah ibu bapa sembahyang hajat. Sekolah buat sembahyang hajat. Tak salah tuan-tuan, memang baik, memang digalakkan. Tapi saya nak saja satu, kita sembahyang hajat supaya anak-anak ni masuk syurga tuan-tuan. Saya nak saja juga. Supaya tuan-tuan dalam sembahyang hajat tuan-tuan minta doa, bukan minta doa anak-anak pas SPM je, itu masa yang terdekat. Masa yang dia nak hidup selama-lamanya, kita minta doa untuk dia tak? Ya, minta doa sekali. Ya. Sebab tu saya cakap keuntungan ni untuk manfaat dunia yang sekejap dan untuk manfaat akhirat yang selama-lamanya. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa dia? Ini selalu kita dengar. Ini selalu kita dengar, ya. Maksudnya, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadat kepadaku. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Kalau tengok tafsir dia, maksudnya tiap-tiap detik hidup kita kena ada ibadat. Kena ada ibadat. Saya ambil contoh. Ya. Senyum tu sedekah. Senyum tu sedekah, tuan-tuan. Senyumlah. Ya. Dapat pahala ibadat. Tuan-tuan makan dekat Kentucky Fried Chicken, tuan-tuan makan dekat restoran mana-mana, macam mana nak bagikan makanan tu jadi ibadat selain daripada kita kata Bismillahirrahmanirrahim kalau makan? Ambil pinggan tu pergi letak tempat, bagi kat cleaner. Tiap langkah kita teringat nak buat pahala, tuan-tuan. Teringat nak buat pahala. Sebab Tuhan tak jadikan kita melainkan untuk beribadat. Maksudnya Islam merangkumi tiap-tiap langkah kita, tiap-tiap saat. Ada saja dalam Islam apa yang kita buat tiap-tiap hari. Masuk tandas pun ada, berkeluarga pun ada, macam mana nak study pun ada, semua ada. Macam mana nak bermuamalat pun ada, ya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, carilah apa yang Allah datangkan kepada kamu untuk akhirat, dan janganlah kamu lupa bahagian kamu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, dan jangan cari kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melakukan kerosakan. Cuba kita tengok bahagian pertama dan kedua ayat ini. Carilah apa yang Allah datangkan kepada kamu untuk hari akhirat, dan janganlah kamu lupa bahagian kamu di dunia. Tengok emphasis dia. Penekanan dia kat mana? Penekanan dia ke dunia ke atau akhirat? Saya bagi contoh lah, orang nak travel lah, ya. Hidup ni pun macam satu perjalanan juga, ya. Orang nak travel lah, contohnya nak travel pergi England lah besok, contoh. Kata, dah bawa pasport dah belum? Bawa. Tiket kapal terbang ada tak? Ada. Dan jangan lupa bawa duit. Betul tak? Dan jangan lupa bawa duit. Sebab apa? Sebab apa yang penting? Pasport dengan tiket kapal terbang yang penting. Duit tak bawa tak apa. Sebab apa? Sebab boleh withdraw kat sana, betul tak? Boleh withdraw kat sana. Jadi emphasis dia kat mana? Emphasis yang kita bercakap pada anak kita yang nak travel pergi London tu, emphasis dia apa? Jangan lupa, pasport tu yang penting, tiket kapal terbang tu yang penting. Duit tu tak apa lah kot, bawa sikit-sikit pun tak apa. Yang Allah nak emphasize sini ialah pentingkan akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Pentingkan akhirat. Dalam keuntungan pun pentingkan akhirat. Jangan tipu.
Kita akan cakap pasal penipuan sekejap lagi, tuan-tuan. Macam mana orang menipu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Pentingkan akhirat. Ya, pentingkan akhirat. Jangan lupa dunia. Nak hidup juga. Nak bagi kita makan, nak beli baju cantik-cantik, raya ada dekat, nak korban. Ya, kenalah dapat keuntungan untuk buat benda tu. Kena perlu duit. Tuan-tuan nak beli sejadah pun kena perlu duit, tuan-tuan. Ya, baik. Kita sambung. Hari ini kita bercakap kaedah fiqh atau kaedah fiqh tentang keuntungan. Yang ni complicated sikit, saya go slowly. Ya, complicated sikit. Saya nak cerita pasal asas keuntungan. Asas keuntungan tuan-tuan faham? Mudah tuan-tuan nak pergi tengok, insya-Allah. Ya, tuan-tuan boleh pilih sendiri. Ini untung yang baik ke, ini untung yang tidak baik. Ini untung yang betul ke atau tidak baik. Saya nak bercakap tentang kaedah fiqh atau kaedah fiqh. Kaedah keuntungan adalah salah satu daripada kaedah fiqh atau diberi nama al-qawaid fiqhiyah. Saya nak explain. Ya. Apa itu kaedah fiqh atau al-qawaid fiqhiyah? Al-qawaid fiqhiyah merupakan jamak atau plural, ya, plural kepada kaedah. Dari segi bahasa, kaedah bermaksud asas atau dasar. Jadi kalau kita sebut kaedah fiqh, maksudnya asas atau dasar fiqh. Asas atau dasar fiqh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak hadis. Sekarang ada banyak, berpuluh-puluh ribu hadis. Ada banyak ayat Quran, 6,000 lebih. Tuan-tuan, macam mana nak kata dalam satu-satu masalah, ya? Ini statement kita, contoh. Kalau dari segi keuntungan kita nak cakap apa? Salah satu kaedah fiqh disebut haram mesti dihapuskan. Haram pula, maaf saya lah. Orang kata bahaya mesti sebab saya baca dalam masalah ham, jadi macam haram je dah. Jadi hari ni tersebut haram pula. Maaf ya tuan-tuan, bukan haram. Bahaya mesti dihapuskan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kaedah fiqh ini mula-mula ditimbulkan atau disimpulkan oleh Imam Hanafi sendiri. Sebab kalau bagi orang-orang on the street, kalau tengok banyak-banyak hadis, dia kata macam mana aku nak buat kesimpulannya. Kesimpulan dia macam mana. Dan ulama-ulama sekarang mengambil kaedah fiqh ni untuk buat hukum-hukum yang lain. So dalam kaedah fiqh tentang keuntungan itu ada satu yang khusus, ya, bagi muamalat. Dia panggil al-ghurum bil ghunum. Bukan garam, ya. Al-ghurum bil ghunum. Maksudnya keuntungan adalah imbalan ataupun balasan atas kesanggupan menanggung kerugian, atau tiada risiko, tiada keuntungan. No risk, no gain. Maksud dia dalam bahasa mazhab. No risk, no gain. Atau no pain, no gain lah orang panggil. Pernah dengar tu? Zaman-zaman dulu. Zaman sekarang budak-budak tak sebut dah. Ya, no pain, no gain orang kata kan. Kalau sukan, latih lari cepat-cepat, besok nak pecah rekod Usain Bolt contohnya. No pain, no gain orang kata kan. Bagi semangat. Dalam kaedah fiqh untuk muamalat pun ada satu kaedah fiqh yang diberi nama al-ghurum bil ghunum. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya keuntungan itu halal apabila terdapat risiko. Saya ulang sekali lagi. Keuntungan itu menjadi halal apabila terdapat risiko kerugian. Kalau kita invest ataupun kita buka perniagaan, ada tak risiko kerugian? Ada tak? Ada kan? Mungkin orang tak datang, orang tak beli. Ya, saya bagi satu contoh. Sekejap lagi saya bagi satu contoh, ya. Hadis ini adalah asas kepada kaedah fiqh dalam muamalat. Bahawa seorang lelaki menjual budak, dulu adalah hamba saya ni, ya, menjual seorang budak. Maka budak itu bermukim di tempat pembeli. Dalam beberapa hari kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi SAW. Dia beli seorang hamba, ya, dia bawa balik rumah dia. Lepas tu dia suruh hamba tu kerja lah. Tapi dia tengok ada cacat. Bukan dia yang menyebabkan hamba tu cacat. Tiba-tiba dia bawa balik hamba tu, dia nampak orang tu cacat. Dia jalan menjengkit, ya. Dia tak boleh angkat benda yang lebih daripada 2 kilo ke, contohnya. Dia tak boleh angkat lebih daripada 2 kilo ke. Tiba-tiba dia selalu sakit pinggang. Itu kecacatan lah. Sebab apa? Zaman dulu bila orang beli hamba, dia nak suruh buat kerja, ya. Maka dia pergi laporkan pada Nabi SAW. Dia pergi komplain kepada Nabi. Ya, dulu
Dulu tuan-tuan dan puan-puan, khalifah ni orang boleh pergi komplain. Komplain apa yang ketidakadilan dalam masyarakat, dia boleh komplain. Cubalah sekarang nak pergi jumpa menteri apa, tak boleh. Dulu boleh jumpa direct. Ya, boleh jumpa direct. Baik. Maka Nabi SAW mengembalikan budak itu kepada lelaki-lelaki yang menjual. So Nabi ambil budak ni, dia tengok memang ada cacat, bagi balik pada yang penjual. Maka berkata lelaki-lelaki itu, lelaki-lelaki yang menjual itulah, wahai Rasulullah, ia pembeli telah mempekerjakan, maksudnya mengambil manfaat terhadap budakku. Dia komplain balik kepada Rasulullah. Dia kata tak fair lah macam ni. Lebih kurang lah tu. Not fair lah Rasulullah. Sebab saya dah jual pada orang tu, dia dah ambil manfaat, dia suruh orang tu kerja 2-3 hari, lepas tu pergi balik. Tak fair lah bagi dia, dia kata. Maka Rasulullah SAW bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Maksudnya kalau awak berniaga, awak ada risiko rugi, baru boleh dapat untung. Ya, tak boleh untung-untung selalu tak nak rugi, tak boleh, tak ada. Tak ada dalam Islam macam tu. Dia okey. Hadis ini menceritakan macam ni lah tuan-tuan. Dia menceritakan satu kaedah lagi. Dia beri nama khiyar al-ayab. Maksudnya, kalau tuan-tuan jual benda yang tak elok, ya, jual benda yang tak elok, bawa balik ada tiba-tiba ada tikus dalam ni. Alah, tak tahulah macam mana tikus boleh masuk kan. Kita boleh pulang balik dalam Islam. Dan wajib penjual tu menerimanya balik. Itu digaranti dalam Islam. Kita akan cakap pasal option untuk return macam mana dalam Islam. Diberi kepada pelanggan. Jadi Nabi telah menguraikan bahawa kalau kamu jual sesuatu benda yang ada cacat celanya, maka patut dikembalikan. Boleh dikembalikan. Dan Nabi menguraikan juga, ya, kaedah fiqh untuk muamalat, iaitu hak mendapat hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin confuse, saya bagi satu contoh. Mana contoh ni? Dia tuan-tuan, saya ni rasa silap kan. Betul. Baik. Saya sambung sikit. Jadi Profesor Saiful Azhar Azli, ya, daripada satu universiti kat Malaysia ni, dia bagi satu kesimpulan, ya, untuk menerangkan apa maksud kaedah fiqh ni al-ghurum bil ghunum. Ya, al-ghurum bil ghunum maksudnya no risk no gain atau no risk no profit. Dia kata yang saya bulatkan, ya, yang saya letak dalam orang kata apa? Yang warna merah. Yang dalam biru tu, biru tak itu? Biru. Kan saya kadang-kadang color ni berbeza. Saya cakap biru, sana hijau. Ya. Baik. Yang warna biru tu adalah kontrak-kontrak dalam Islam. Al-bai' maksudnya kontrak jual beli. Ya. Al-ijarah kontrak sewa beli, kontrak salam, istisna, mudarabah, ya, dan musyarakah. Apabila terdapat kontrak-kontrak ini, maka kita dapat keuntungan. Macam mana nak make sure keuntungan ini diharuskan, dibolehkan? Ya. Kena terdapat dipanggil aiwat. Ya. Aiwat maksudnya kena ada nilai yang sepadan, nilai balas yang sepadan. Saya akan explain tuan-tuan. Nilai balas sepadan maksudnya kena ada risiko. Kalau tuan-tuan nak jual satu barang, tuan-tuan kena tanggung satu risiko. Ya. Risikonya ialah mungkin orang pulang balik. Ya, mungkin orang pulang balik. Mungkin benda ni ada expiry date. Selepas expiry date, tak boleh buat apa dah, tak boleh jual. Itu risiko dia. Kena ada usaha dan kerja. Kita kena usaha, kita kena iklan lah, macam-macam tuan-tuan untuk jual. Ya. Kita kena ada liability. Liability tadi maksudnya orang pulangkan balik. Kalau kita jual benda-benda macam telefon ni, apa jadi? Liability-nya ialah warranty dia. Kalau rosak, kita boleh pulangkan balik untuk repair. Ya, mungkin tak boleh pulang balik untuk dapat baru lah. Ya, mungkin tak boleh pulang balik untuk dapat baru, tapi at least kita boleh pulangkan balik untuk repair. Ya. Baik. Saya terangkan sedikit, ya. Syariah merumuskan semua keuntungan yang diharuskan mesti mempunyai penukaran yang sepadan atau iwat. Satu ulama terkemuka, ini kitab dia banyak tuan-tuan, Ibni Al-Arabi,
berkata, setiap kenaikan yang tiada mengandungi iwad atau penukaran sepadan dengan riba. Kalau kita dapat untung on air saja, atau on air, untung tak ada risiko apa-apa, dia kata sepadan dengan riba. Dia tak kata itu adalah riba, because ada hukum-hukum lain yang perlu kita bincangkan. Dia kata sepadan dengan riba. Maksud dia, sesuatu keuntungan berdasarkan iwad itu diharuskan dalam Islam apabila terdapat 3 perkara, iaitu risiko, kerja dan usaha, dan liability. Bawah sekali saya tulis, sama juga dengan upah ataupun ujrah. Ya, ujrah maksudnya upah. Tuan-tuan kerja dekat pejabat, tuan-tuan, let's say you tak berniaga, kita bekerja dekat pejabat, boleh tak kita dapat gaji? Ni pegawai asas, dah lama kerja 26 tahun, 30 tahun baru tanya, gaji ni halal tak? Baik, kita tengok dari segi hukum ni, ya, dari segi kaedah fiqh ni macam mana. Adakah kita bekerja itu, orang kata apa, kita diharuskan mendapat gaji? Boleh tak kita dapat gaji? Baik, adakah bila kita bekerja itu ada risiko? Ada risiko dia, tuan-tuan. Ada risiko dia. Risiko dia tak dapat gaji. Ada risiko dia, hujung minggu tak, hujung bulan tak dapat gaji. Itu risiko dia. 2, kalau kita bekerja tiba-tiba, kalau kita kerja lah, kita ambil gaji hari, gaji hari, tiba-tiba apa jadi? Kita jatuh sakit, tak dapat gaji, risiko juga, ya. Dan kita ada liability juga, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kerja, bawa kereta bos, terlanggar, kita kena bayar, ada liability dia juga. Maksudnya ujrah atau upah itu adalah diharuskan, tapi dia bukan keuntungan. Gaji itu bukan keuntungan. Saya nak ambil contoh. Tuan-tuan sedar tak ada orang gunakan perkataan ujrah ni dalam satu kontrak? Siapa anak-anak yang ambil hutang PT-PTN? Ada tak? Tuan-tuan tahu apa dia PT-PTN? Tahu kan? Ya. Kebanyakan orang pergi universiti ambil. Dulu dia ada satu pinjaman, ya, pinjaman. Dia pinjaman ni berdasarkan riba lah. Sekarang dia tukar berdasarkan ujrah. Ujrah. Cuba tuan-tuan tengok, buka balik kontrak atau pergi tengok PT-PTN punya website. Dia tulis sekarang ni PT-PTN ambil untung berdasarkan ujrah. Dia kata macam ni. Dia kata dulu saya ambil saya ambil riba. Dia kata sekarang ni saya nak buat ujrah, jadi halal. Jadi halal lah tu. Dia maksudnya ujrah bagi dia, ya kan? Kita bayar kos administration dia, kos pentadbiran dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok kos ujrah dia, ya. Kos ujrah dia berdasarkan kepada persentage, peratus. Kalau tuan-tuan pinjam 5,000, saya ambil 10,000 lah senang, ya. Ujrahnya tiap-tiap tahun dia kata 3%. Jadi tiap-tiap tahun tuan kena bayar kat dia kos administration 300. Baik, saya naikkan sikit. Tuan tu pergi universiti ambil doktor lah katakan, ya, 100,000. 100,000 pinjam. Ujrah kepada PT-PTN, upah pentadbiran dia kata ialah 3%. Tiap-tiap tahun berapa pula? 3,000. Tapi tuan-tuan bandingkan orang yang pinjam 10,000 dengan 100,000, apalah beza kos pentadbiran dia. Adakah dia tiap-tiap bulan kena kira duit? Tuan bayar 3,000, dia kira banyak ni nak kira, dia kata tu charge 3,000. Tuan ni bayar 10,000, murah sikit, dia charge 300 saja. Macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Ada tak orang bawa 10,000 pergi bayar tiap-tiap tahun kepada PT-PTN, bawa dalam karung beg pergi bayar tu? Ada tak? Tak ada dah, tuan-tuan. Sekarang transfer je, bank transfer. Atau apa? Potong gaji je. Potong gaji ke sekarang? Apa PT-PTN kena buat? Tak kena buat apa pun. Pejam mata dia masuk dalam bank dah. Betul tak? Pejam mata dia masuk dalam bank. So kenapa kena terdapat perbezaan tentang orang yang hutang 10,000 kena hutang yang 100,000? Ujrah tu. Pejam mata masuk bank je, tuan-tuan. Atau my bank to you, transfer, tekan satu button je, masuk terus. Kena buat apa-apa tak? Tak kena buat apa-apa. So ujrah, tuan-tuan dan perempuan, telah digunakan untuk buat satu orang kata topeng kepada riba. Orang dah guna ayat-ayat dalam Quran ini, term-term dalam Quran ini, untuk orang panggil apa? Untuk camouflage. Tahu camouflage? Camouflage kepada riba. Camouflage kepada riba. Baik. Sama juga tuan-tuan perempuan dalam Geneva. Ada orang sini masuk Geneva tak yang kat tangan?
angkat tangan. Bukan pergi Geneva, ambil Geneva. Pergi Geneva tu satu V je. Ambil Geneva 2 V. Ya, tak tahulah kenapa 2 V, mungkin peace selalu ke. Tak tahulah. Ya. Baik. Dia punya toke-toke kena apa ni? Kena 625 saman. Udah, saya tak pernah tengok 626 saman. Kalau tuan-tuan tengok, perhatikan dalam dia punya website, dia kata ada apa? Bila tuan-tuan beli emas daripada dia, dia bagi beberapa kontrak. Beberapa kontrak. Dalam salah satu kontrak itu diberi nama hibah. Hibah berbeza daripada hibah. Hibah tu sedih. Hibah ialah hadiah. Ya. Hibah adalah hadiah. Hisbah lain. Hisbah tu lain. Hisbah adalah satu organisasi dalam kerajaan untuk memantau pasaran. Itu dekat-dekat tu bunyi tu. Hibah sedih. Ya. Hibah adalah hadiah. Hisbah adalah satu organisasi kerajaan. Tu dekat-dekat bunyi dia. Tu tengok mulut yang orang sebut. Ya. Baik. Jadi dalam Geneva punya kontrak disebut hibah. Dia kata kalau awak beli emas daripada saya, tiap-tiap bulan saya bagi hibah. Tiap-tiap bulan saya bagi hibah. Baik. Kita tengok macam mana kaedah dia buat hibah. Saya dah diagram ni, tapi saya cerita sikit-sikit lah. Ya. Dia kata tiap-tiap bulan saya bagi certain percentage sebagai hadiah sebab awak beli emas daripada aku. Tuan-tuan pergi beli tepung gandum daripada kedai mamak, tiap-tiap bulan saya bagi hibah dah. Dia bagi hadiah dah. Beli 2 kilo bagus, tiap-tiap bulan saya bagi hibah kat awak 1 kilo tiap-tiap bulan. Ada tak? Tak masuk akal tuan-tuan. Hibah adalah hadiah. Hadiah tak boleh ditentukan masa. Hibah tak boleh dipaksa. Hibah tak boleh dipaksa. Jadi orang dah guna term-term dalam Arab ni, dalam kewangan Islam ni untuk menjadikan benda tu halal. Jadi hati-hati tuan-tuan. So kita tengok betul-betul Geneva ada hadiah. Hadiah setiap bulan. Sebab apa dia tak nak kata interest. Interest semua lari orang Islam kita ni yang pakai kopiah-kopiah ni semua lari. Betul tak? Dia nak tarik orang kopiah dia kata apa? Dengan orang sempok sekali lah. Dia kata hibah. Seronok lah, hibah halal lah ni. Kan? Al-Barakah. Mabrur pergi ambil semua. Lepas tu collapse. Ya, collapse. Dia sebenarnya Ponzi scheme. Tahu Ponzi scheme? Piramid lah tu. Ya, bukan piramid kat Mesir, piramid kat Malaysia. Jadi hati-hati orang guna perkataan-perkataan Arab ni untuk mengelirukan kita. Ya, Baik, kita sambung ya pasal keuntungan. Jadi semua orang nak untung tuan-tuan. Semua orang nak untung, itu masalah. Semua orang nak untung banyak. Ya, yang sedihnya kita ni letak 1,000 besok nak 1,000 dah. Orang Jepun lagi teruk tuan-tuan. Kalau nak jual dia komputer tuan-tuan, kalau RM1 dia nak tahu bila dia dapat RM1 balik, RM1.5 balik. Susah lah orang Jepun ni. Semua orang nak untung tuan-tuan. Baik, kita yang ada dalam surau ni, kita nak untung yang halal, yang diharuskan. Baik, saya bagi contoh keuntungan. Patutnya bagi awal-awal, tapi tak apa, lambat. Ya. Contohnya Ahmad buka satu cawangan Apple machine. Mentang-mentang saya bawa Apple lah, ini saya nak cerita pasal Apple. Ya. Tak tahu nak cari contoh lain. Dia buka satu kedai. Dia beli daripada Apple komputer ni harganya 2008. Dan dia letak dalam kedai dia, komputer tu harga 3,200. Apa untung yang dia cari? 400 kan? Baik, macam mana keuntungan ini diharuskan atau dibolehkan? Nombor 1, Ahmad mengambil risiko, betul tak? Ahmad mengambil risiko. Risiko orang tak beli. Risiko juga tu. Ya. Harga jatuh. Tak, harga jatuh kenapa? Sebab komputer lain murah. Ya. Model bertukar. Yalah, model komputer sekarang tuan-tuan pejam celik. Telefon pun pejam celik. Belum habis celik lagi, dah tukar dah. S4, S3, S apa-apa macam-macam dia keluar. Betul tak? Model bertukar. Dan ada juga risiko hilang. Dia letak dalam kedai, orang curi. So Ahmad telah mengambil risiko. Betul tak? Dia mengambil risiko. Apa lagi Ahmad buat? Ahmad mengambil liability ataupun daman, dalam bahasa Arab daman. Dia memberi waranti kepada pembeli dia. Dia memberi jaminan pulang balik, khiyar al-ayab. Ini kita akan belajar khiyar al-ayab. Sebenarnya dalam kontrak semua ada. Dan ada. Maksudnya tak tulis pun Islam bagi. Jaminan ni Islam bagi. Ya. Jaminan ni Islam bagi. Kita akan belajar kemudian insya-Allah. Dan pula Ahmad kena berusaha. Tuan-tuan dan puan-puan buka kedai saja. Berapa banyak kedai komputer tuan-tuan? Berapa banyak kedai komputer? Loyat lah.
Digital Mall lah, ya, Mid Valley Mall lah, ya, macam-macam ada. So dia kena buat apa? Dia kena sewa kedai, tuan-tuan, kena bayar sewa kedai. Dia kena ambil pekerja, dia kena bayar gaji, dan dia kena iklan. Jadi Ahmad telah mengambil risiko semua ni untuk mendapat keuntungan. Maka keuntungan itu telah diharuskan buat dia, ya, dibolehkan untuk dia. Dia nak letak 3,500 boleh tak, tuan-tuan? Dia nak letak 10,000 pun boleh tak, tuan-tuan? Boleh lah. Boleh. Teruskan. Baik, saya ambil contoh lain. Ini contoh yang dekat sikit dengan kita. Tak semua orang buka kedai sini, betul tak? Tak semua orang buka kedai, tapi semua orang simpan duit dalam bank. Ada orang simpan duit bawah katil? Ada tak sini siapa simpan duit bawah katil? Nenek saya selalu simpan. Nenek saya lah masa tu adalah bank, tapi dia sebab dia meniaga kain, dia orang Kelantan, ya. Jadi dia simpan bawah katil. Dia kata, nenek kenapa simpan? Dia kata, senang lah kira, sayang duit, ya. Dulu duit RM1 banyak lah kan, 20 sen pun boleh beli ais kepul. Tak ais kepul, sekarang 20 sen boleh beli apa, tuan-tuan? Hex pun 3. Hex pun 3, tuan-tuan. Nak beli 10 sen pun dia bagi 1. Baik, saya tak nak berhenti satu. Baik, saya nak ambil contoh lain. Kita perhalusi, contoh-contoh ni. Contohnya nombor 1, simpan wang dalam akaun bank simpanan M. Saya tak nak bagilah nama bank, siapa-siapa yang kerja bank sini nanti komplain pula, ya. Saya bagi nama M saja. Akan dapat jaminan keuntungan 2.5% setahun. Lagi satu, melabur dalam saham amanah A dapat jaminan keuntungan 10% setahun. Pernah dengar? Bila orang advertise sesuatu pelaburan, dia cerita dapat 15%, ya, dapat balik 100%. Saya bagi contoh yang mudah. Saya bagi 2 contoh lagi. Melabur dalam saham amanah P. Melabur dalam saham amanah P mungkin rugi atau untung, tapi selalunya purata 17% keuntungan setahun. Ya, selalunya purata 17% setahun. Dia bagi jaminan tak? Nombor 3, dia tak bagi jaminan. Satu lagi contoh. Melabur dalam melabur dalam sebuah syarikat, dan jika ada untung akan dibahagi 30-70. Dia bukan kata melabur dalam satu syarikat, bila untung awak dapat 1,000, awak dapat 2,000. Dia kata bila untung kita bagi 30%, 70%. Kalau rugi, tak adalah. Tak nak bahagi, nak apa nak bahagi? Tak ada untung, ya. Baik. So, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak pilih, tuan-tuan? Yang mana yang diharuskan, yang mana yang tidak dibolehkan? Baik, saya bagi simple, ya. Ini macam PMR sekarang musim dia, jadi saya pangkah pas-pas semua, ya. Baik, kita ambil yang belah kiri sekali. Belah kiri, yang cancel tu belah kiri. Kenapa tak boleh, tuan-tuan? Sebab dia ada jaminan. Bila ada jaminan, ada risiko tak? Bila ada jaminan, hilanglah risiko. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan. Bila ada jaminan, maka hilanglah risiko. Bila hilang risiko, maka keuntungan itu adalah tidak dibolehkan. Haram. Yang nombor 2, bank warna hijau. Melabur dalam amanah saham dan dapat jaminan 10%. Sama macam nombor 1 juga. Dia bagi jaminan. Bila dia bagi jaminan, maka hilanglah risiko. Bila hilang risiko, dia melawan kaedah tadi, kaedah fiqh dalam keuntungan, al-ghurum bil ghunum. Baik. Melabur dalam saham amanah P, mungkin rugi, mungkin untung. Selalunya purata 17%. 17% tu dia bagi marketing, dia tak apa. Kalau dia kata garanti, jauhilah dia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok saham public mutual, Itikal contohnya, dia bagilah graf-graf tu. Belajarlah graf-graf tu, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk sesuatu keuntungan untuk diharuskan, bukan tuan-tuan yang dah buka kedai lah. Kita yang ada duit, tak tahu macam mana nak buka kedai, tak berani nak buka kedai, meniaga, tapi nak melabur. Dalam IPF berlambak-lambak kadang-kadang. Macam mana nak melabur? Pergi melabur lah, pergi tengok, ya? Tapi bila melabur tu, jadilah sebagai seorang pelabur. Jadilah sebagai seorang pelabur, bukan seorang penyimpan. Penyimpan lain. Penyimpan kalau dia simpan 1,000, dia nak berapa? 1,000 balik. Betul tak? Itu penyimpan. Pelabur lain. Pelabur dia kena tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu pergilah tengok naik turunnya macam mana. Ya. Sekarang ni saya dah melabur 1,000, dah jadi berapa kalau saya ambil? Saya cash out, saya redeem. Ada jadi 1,100, nak redeem tak? Tiap-tiap hari pergi tengok. Oh, ini US dah macam nak bankrupt, orang kata kan, contohnya kan.
shutdown and so on. 17 hari bulan ni tunggulah jadi Greece nombor 2. Takutlah nak buat apa dengan aku punya pelaburan ni. Equity keluarkan sekarang. Saya bukan nak cerita semua lah. Ini saya punya manager yang cerita. Keluarkan dalam equity, masuk dalam bond sekarang. Itu jadi pelabur, tuan-tuan. Kalau nak untung jadi pelabur, kena aktif tahu semua ni. Tahulah sikit sebanyak. Bukan macam buat pinjaman, bukan buat simpanan. Penyimpan lain, pelabur lain. Carilah ilmu, tuan-tuan. Itu ilmu dunia. Carilah ilmu. Dia bagi brosur, baca. Bukan dia bagi brosur, pergi buang aja. Suruh manager kita jaga. Bila dia explain, okeylah, chop jari je. Itu je kita buat. Chop jari nak transfer itu. Belajar. Baik, yang akhir sekali, melabur dalam sebuah syarikat dan jika ada untung akan dibahagi 30-70. Kenapa? Untung tak tentu lagi. Ada risiko untung dan ada risiko rugi. Maka keuntungan itu dibolehkan. Contohnya dia melabur RM1,000, kawan tu pun melabur RM1,000 atau kawan tu melabur RM7,000 ke contohnya, kita melabur RM1,000, dia buat perniagaan. Bila ada untung RM5,000 bahagi, RM5,000, seorang dapat RM1,500, seorang dapat RM3,500. 30-70. Kalau rugi tak bahagi. Tak ada apa nak bahagi. Baik, tuan-tuan dan puan, ini perniagaan dibagi nama apa tuan-tuan? Musyarakah atau mudarabah. Yang kita akan belajar insya-Allah tak lama lagi. So ingat tuan-tuan, balik hari ni kalau tak ingat saya beletir selama 1,5 jam ni, ingat satu je. Al-ghurum bil ghunum. No risk, no gain. Tiada risiko, tiada keuntungan. Ingat yang tu je. Kalau orang kata, tuan-tuan melabur sini 10,000, besok dapat 15,000, jangan percayalah. If it is too good to be true, it's too good to be true. Nasihat saya, if it is too good to be true, it is too good to be true. Jauhilah. Ingat akhirat tuan-tuan, ingat akhirat. Selalu kalau orang bagi untung banyak, ingat akhirat dulu. Kadang-kadang kita tak sedar kita kat mana belayar. Macam dah berangan-angan kan. Besok nak beli apa, nak pergi London lah, nak pergi umrah lah tuan-tuan. Ingat akhirat dulu. Al-ghurum bil ghunum. Baik. Ini lagi satu. Ini lidahnya akan terbalik sikit. Ghubnun fahish. Ghubnun fahish, kalau orang yang tak Arab ni seronok. Tak Arab kan? Okay, baik. Keuntungan mesti bersih daripada unsur ghubnun fahish yang berpunca daripada taghir. Ini dia nak cerita kaedah-kaedah keuntungan yang lain. Tuan-tuan, berapa banyak orang masuk MLM? Multi level direct selling. Ni saya nak cerita sikit je. Maksud ghubnun ialah ketidakseimbangan nilai antara dua barang pertukaran yang tidak diketahui oleh pihak yang menanggung kerugian, iaitu maghbun semasa akad. Bukan akad nikah, masa membeli. Akad tu kontrak. Siapa yang tak datang 2 minggu lepas kena hati-hati bila tengok akad ni. Ustaz ni tak mengajar akad nikah, mengajar akad dalam perniagaan. Dia kata ghabnun maksudnya ketidakseimbangan nilai antara dua barang pertukaran yang tidak diketahui oleh pihak yang menanggung kerugian. Pihak yang menanggung kerugian siapa dia? Pembeli lah. 2 tahun yang lepas, ulama-ulama di Malaysia dia berdebat tentang multi level marketing. Baik, hujung ni saya cerita pasal jam ni kok. Saya seronok cerita pasal jam hari ni, tak tahulah kenapa. Baik. Manakala taghir bermakna penipuan atau memberikan gambaran palsu tentang sesuatu barang yang hendak dijual sehingga mempengaruhi pembeli agar membeli barang berkenaan dengan harga yang disebut oleh penjual. Umpamanya, A mengatakan jam yang dijual adalah buatan Perancis, daripada France, daripada Paris, dan harga yang dijual lebih murah dari tempat lain, sedangkan jam tersebut sebenarnya bukan buatan Perancis tapi Shanghai kot. Shanghai atau Taiwan. Tapi dia dah beli je. Bagus jam ni je. Buatan Perancis ni. Garanti ni Perancis ni. Wahai jam tu dia beli RM30, dia jual RM300. Untung tu jadi haram. Jadi ghabnun fahish. Untung tu jadi haram. Dia ghabnun fahish. Dia buat penipuan. Dah lah untung tu jadi haram, dia menipu pula 2 kali. 2 kali kena pukul dosa. Tu dia. 2 kali kena pukul. Macam lah kita cerita pasal Umar, orang tu mencuri kan last week kan. Last week. Baik. Kenapa orang berbincang hebat tentang MLM tuan-tuan? Kenapa orang berbincang hebat? Ada 2 perkara orang bincang tentang direct selling.
Ramai orang masuk direct selling. Kalau saya sentuh sini, saya rasa ramai orang masuk direct selling. Mungkin bukan sekarang, mungkin dulu-dulu masa zaman muda saya pun masuk direct selling, naik kapal pergi Indonesia. Saya boleh cerita sampai ke detail-detailnya. Tuan-tuan dan perempuan, dalam direct selling harga barang murah ke mahal? Ada orang jual bantal tuan-tuan, bantal RM30 ya, RM20 yang busuk-busuk tu. 300 dia jual. Dia kata dalam ni ada magnet. Dalam ni ada magnet, kalau tidur akal jadi pandai je. Sebab tu saya jual 300. Anak-anak tak payah belajar. Ada tuan-tuan. Dia punya nak jual pada saya lah tuan-tuan, sebab kawan lah kan. Kita dengar lah, lama-lama kata kesian, kita beli. Betul tak? Kita nak beli ke? Atau memang kita tak nak beli? Memang tak nak beli. Nak kata no, jadi yes lah. No tak keluar, jadi yes lah. Yes lah, belilah. Ataupun kita beli sebab kita dah malas dengar dia cakap RM300 bantal tuan-tuan. Boleh beli tilam dah untuk budak-budak. RM300. Saya bawa lah bantal tu, pergi tanya seorang doktor pakar, tak ada apa pun, besi je dalam tu. Anak itu hubnun fahish, penipu. Mungkin dia tak tahu. Yang kayanya orang atas-atas, betul tak? Orang yang mula-mula buka MLM. Yang bawah-bawah jadi kuli dia. Baik. Orang jual apa lagi? Dia jual klorok lah contohnya, basuh baju. Klorok kita beli berapa? Tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu pergi beli, saya tahu. RM12. Dia kata yang ni bagus punya, RM85. Ambil sikit je. Waktu sikit je pun dalam washing machine dia, bagus jadi macam ni, RM85. Tapi tuan-tuan dan puan, tujuan dia jual sebab apa? Sebab dia nak dapat point dia. Point dia, betul tak? Dia dipaksa, dia tahu akan kena harga barang tu murah. Tapi sebab dalam sistem MLM atau direct selling tu, dah harga barang macam tu, apa nak buat? Dia kena jual. Kadang-kadang dia beli tu pun bukan dia nak pakai. Kadang-kadang ada front loading dia panggil. Front loading, faham tak front loading? Kalau nak masuk, tuan-tuan perempuan nak dapat point ni, bayar RM3,000. Ambil barang-barang ni. Tu dia dalam store dia penuh, tak pakai tahu. Hubnun fahish. Lagi satu hubnun fahish. Contohnya tuan-tuan, kau tu duduk di atas, ada orang duduk di bawah yang ke-25, level yang ke-25. Dia pun dapat untung orang yang ke-25 ni. Apa kerja dia buat? Kau ni kerja macam nak mampus, siang malam dia duduk diam je kat atas, duduk dekat rumah, tengok TV dia 60 inci yang baru punya tu. Kau tu kerja sampai berpuluh, siang malam tak balik rumah, biar bibi jaga anak dia, dia dapat untung yang atas. Hubnun fahish. Sebab dia tak ada usaha, orang bawah yang usaha dia dapat untung. Harus tak? Tapi terdapat perbalahan. Sebab kebanyakan ustaz pun buka MLM. Betul tak? Saya tak bawa apa-apa jual pun. Kalau saya bawa jual pun, saya tak kenal siapa-siapa yang hidup atau mati, minta maaf ya. Jadi terdapat perbalahan. Sebab dia kata MLM yang paling senang sekali untuk memasarkan produk tanpa buka kedai. Sebab tak semua orang mampu buka. Tapi hati-hatilah tuan-tuan, kalau nak jual barang, jangan ada false marketing. Tak false marketing. Kita akan cerita macam mana Islam, pendapat Islam tentang advertisement. Advertisement jual lah, kalau semua kena tutup orang kan. Cerita macam mana false information, deception. Samalah juga tentang kes yang baru berlaku 2-3 hari yang lalu. Membeli jam 3,800. Hubnun fahish. Mana ada jam 3,800 tuan? RM50. Tesco RM25 je saya. Ada 3,800. Bukan saja hubnun fahish, rasu apa? Rasu. Faham ya? Saya sebut tu 3 kali. 2 cukup. Ya. Itu lagi banyak dosanya tuan-tuan. Bukan saja menipu. Apa lagi? Ambil yang pendapatan yang tak halal. Di Pulau Pinang dulu tuan-tuan dan puan, 5 tahun yang lalu, mereka membuat kaji selidik. Budak-budak yang menghadapi masalah apa? Disiplin. Daripada ibu bapa yang kerja apa tuan-tuan? Yang terbanyak sekali ibu bapa kerja apa? Polis. Okey, kita continue. Polis. Faham kan? Okey. Dia kata kebanyakan budak-budak yang ada masalah disiplin, kebanyakan ibu bapa dia kerja. Ya, baik.
Kenapa ada masalah disiplin, tuan-tuan? Dia makan silap, tuan-tuan. Tengoklah tadi arrow dia. Keuntungannya, ujrah yang halal, makanan yang halal, baru jadi ibadat. Kalau nak budak-budak disiplin, tuan-tuan, bagi makan yang halal dulu. Cuba je, bagi make sure makan yang halal dulu. Bukan nak buat rotan 10 kali. Tak, bagi make sure dia makan yang halal dulu. Balik check. Kan dulu sebelum kita buka puasa, anak tu pegang tangan, sedih. Mana? Sebelum kita buka puasa Ramadan, dah lupa dah? Dah lupa dah? Belum je. Lagi 5 minit dah buka puasa, anak pegang tangan, sedih je. Kenapa? Sebab bapak rumah fahish kot. Allahuakbar. Kita continue. Adakah Islam menghadkan keuntungan? Ada limit tak? Ada limit tak dalam keuntungan? Hadis Nabi SAW menerangkan, terdapat sahabat yang meminta Nabi membuat harga maksimum bagi menghadkan harga jualan para peniaga. Tapi Nabi menolak dan menyifatkan tindakan itu zalim kerana menghadkan keuntungan yang halal bagi peniaga. Maksudnya ada ke tak ada had? Tak ada. Maksudnya peniaga pun ada hak, pembeli pun ada hak. Peniaga ada hak nak letak harga berapa pun tak apa. Berapa pun tak apa. Baik. Saya sambung. Maaf ya. Nabi juga pernah diminta oleh sahabat supaya menaikkan harga barang di waktu musim kemarau. Tetapi Nabi menolak dengan mengatakan harga itu adalah hak Allah. Kita pernah dengar ada isu ni 2 minggu yang lepas. Okay. Dia ambil hadis tu saja, tapi saya sambung. Malah ada nas hadis yang Nabi membenarkan keuntungan 100%. Ada. Membenarkan. Nabi membenarkan, dia tak kata ya lah. Ya? Maksudnya Nabi tak bangkang. Bila Nabi tak bangkang, maksudnya boleh. Dengan syarat. Tu dia, dengan syarat. Syarat ni kena ada. Sistem pasaran bebas yang adil berlandaskan Islam dilaksanakan. Contohnya mesti ada undang-undang tiada monopoli atau oligopoly. Monopoli tak boleh ada dalam Islam, tuan-tuan. Baru boleh. Harga berapa lah kau nak letak, tak apa. Kalau ada monopoli, awak kata harga letak. Macam tu lah TMB, macam tu lah orang jual gula akan naik. TMB besok dia bangun, dia kata dia rugi, dia pun naik. Saya ada kes dengan TMB. Minggu depan saya cerita. Bila saya solve nanti saya cerita. Ada kes yang sonok. Sebab apa? Meter kat rumah saya dah mati. So, saya tengah enjoy elektrik free buat meminta. Jadi saya nak ada kes dengan TMB. Minggu depan saya cerita. Ya. Baik. Jadi keuntungan tak ada had, tuan-tuan. Keuntungan tak ada had. Dengan syarat sistem pasaran bebas dijalankan. Kalau pasaran tak bebas, kalau kita bagi kontrak untuk seorang sahaja, kalau seorang sahaja boleh jual tepung, seorang sahaja boleh jual ayam, seorang sahaja boleh jual ikan, seorang sahaja boleh jual elektrik, maka tak boleh bagi kebebasan macam tu. Persaingan mesti bebas. Persaingan mesti bebas. Ya, persaingan mesti bebas. Barulah harga tak ada had. Sebab apa? Islam subscribe to free market system. Free market system maksudnya apa, tuan-tuan? Letaklah harga berapa pun letak. Kita tengok apa jadi. Kan kita cerita minggu lepas, 2 minggu lepas, 3 kedai side by side jual S4. Semua orang ada Samsung. Kita tak nak cerita pasal Apple. Ada telefon Samsung, dia jual telefon Samsung. Seorang jual 100, seorang jual 900, seorang jual 950. Jual lah je. 10,000 pun tak apa Samsung. Ada tak orang jual Samsung 10,000? Tak ada, tak berani kan? Kenapa? Tak ada siapa yang beli dia. Untung boleh berihan sampai 10 kali ganda. Tapi ada orang beli tak? Untung tu bila ada orang beli. Tak ada orang beli, tak ada lah. Betul tak? Untung bila ada orang beli. Orang tak beli ada apa? Orang nak kira aku jual telefon Samsung ni 10,000. Untung, ya Allah, 9,000 untung. Belum jual lagi. Belum jual, bukan untung, tuan-tuan. Baik, kalau kita letak tiap-tiap seorang ni, kita buat gerai. Dia jual 10,000, dia jual 900, dia jual 950. Semua orang pergi beli 10,000 dah. Benda yang sama. Ada kot? Tak ada, tuan-tuan pun tak ada. Tak ada. Luar tabi'i kita panggil. Unnatural lah orang nak pergi beli pada orang 10,000. Jadi orang 10,000 tu apa akan jadi? Apa akan jadi pada dia? Dia turunkan harga. Betul? Dia turunkan harga sebab ada pasaran bebas. Dia turunkan harga jadi 900. 900 apa? 900 campur satu air mineral. Dia jual free. Jadi orang beli kat dia sebab air mineral free.
Jadi dia akan compete akan sampai satu harga di mana harga tu akan stabilize. Sebab semua orang tak nak rugi. Semua orang nak untung tapi tak nak rugi. Itu kita panggil pasaran bebas. Nabi cerdik tak tuan-tuan? Memang cerdik. Jual lah berapa kau nak jual, tapi pasaran mesti bebas. Pasaran mesti bebas. Bila orang kata, bila pasaran tu bebas, dalam terma masalah dipanggil just profit. Just profit. Profit yang adil sahaja. Dia akan jadi macam tu. Bila kita buka pasaran bebas, ramai orang boleh jual beras basmati ke, beras apa ke, ya, orang boleh jual macam tu. Harga akan stable. Tapi kena bagi pasaran bebas. Sebab tu kita ada hisbah. Dalam Islam ada satu, kerajaan tak boleh regulate harga dalam Islam. Kecuali apabila dia orang berkomplot untuk naikkan harga. Kecuali dia ada kes sorok, dia sorok supaya harga bagi naik, baru kerajaan boleh interfere dalam Islam. Itu kita akan bincangkan lagi ya, masa yang akan datang. Kita sambung. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, Islam adalah cara hidup yang adil. Everybody has a piece of the pie. Bukan somebody ada 3/4 piece of the pie. Islam adalah begitu adil tuan-tuan. Adil maksudnya apa? Adil maksudnya meletakkan sesuatu kepada tempat yang sepatutnya. Kita rule on something apa yang sepatutnya. Itu maksudnya adil. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita bercakap tentang hudud. Hari itu saya bagi satu ceramah, orang panggil pukul 1 ceramah, dia panggil pukul 11. Ustaz, boleh tak bagi ceramah pukul 1? Sebab apa? Ustaz hari ni demam. Saya nak kata no ke ya? Saya kata yes. Carilah apa nak buat, cakap pasal hudud. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hudud tuan-tuan dan puan-puan, semua orang takut. Ada tak terlintas di hati tuan-tuan dan puan-puan merasakan apabila kau tu mencuri, hukum potong tangan tu tak adil? Ada tak terlintas? Kadang terlintas tak? Ada terlintas tuan-tuan. Kita manusia tuan-tuan. Hilang tangan. Masya Allah. Hilang tangan. Kalau dia mencuri lagi, potong lagi satu tangan. Kalau dia mencuri lagi, potong kaki tapi lepas tumit. Kalau dia mencuri lagi, potong lagi lepas tumit. Sampai habis tumit dah. Sampai keempat saya tak ada jawapan dah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, nak menjalankan hukum hudud tuan-tuan bukan yang senang. Bukan yang senang. Certainty cannot be cancelled by doubt. Dalam kaedah fiqh, dalam saya nak sebut Melayu dia saya tak lagi lah. Antara kaedah apa? Al-Qawaid tu, ya, fikih dia. Certainty cannot be cancelled by doubt. Maksudnya nak menghukum orang hudud kena ada certainty. Kena ada certainty. Tak boleh ada doubt. Bila ada doubt, tak boleh buat hukum hudud. Contohnya zina, orang kata mana nak dapat 4 orang? Mana nak dapat 4 orang nak tengok? Orang ingat ni bukan movie. Orang kata betul lah tu. Nak dapat 4 orang bukan senang. Sebab nak tuduh orang zina bukan senang. Sebab Islam tu adil. Sebab Islam tu adil. Tuan-tuan tengok apa jadi sekarang, macam tak adil. Dia keluar depan-depan paper tuan-tuan. Adil tak tu? Dekat US kalau keluar macam tu kena tangkap dah paper tu. US tu, negara kafir tu. Negara nak bankrupt. Kena tangkap dah orang tu sebab dia kata contempt of court. Apa kaedah Islam dalam jenayah? Ada kaedah-kaedah tu. Everybody is innocent until proven guilty. Itu kaedah dalam Islam. Masalah guna pakai. Tapi orang Islam tak guna pakai saja. Dia guilty until proven innocent. Susah nak guna. Ya. Dia tuduh orang ni, kamu ada akaun dekat Israel, dia kata, buktikan kamu salah. Apa orang yang menuduh? Orang yang menuduh lah yang patut berkeluar bukti, bukan orang yang tertuduh. Itu kaedah dalam Islam. Kaedah dalam Islam tu tuan-tuan. So jangan suka-suka tuduh orang. Sebab kamu akan bertanggungjawab tentang bukti. Kalau bukan di dunia, di akhirat. Bukan di dunia, di akhirat. Jangan tuduh orang tuan-tuan kalau tak ada bukti. Walaupun dia benci kita ke, suka kita, sayang ke, atau kita punya lawan ke, jangan tuan-tuan. Jadi bila saya bercakap tentang hudud tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang kata tak adil. Sebab dia kata kalau potong tangan dia nak cari rezeki macam mana? Dia kata jangan risau, rezeki Tuhan dah garanti. Rezeki Tuhan dah garanti. Jangan ingat rezeki dunia, rezeki akhirat. Rezeki akhirat. Kita akan bercakap tentang rezeki juga tuan-tuan. Apa dia itu rezeki? Abang ingat duit simpan berbilion-bilion tu rezeki. Itu bukan rezeki. Itu wang simpanan.
Ya. Baik, Islam itu adil tuan-tuan dan puan. Islam itu adil. Tapi kita kena ada ilmu untuk mengetahui bagaimana Islam itu adil. Islam tu memang adil. Mula-mula saya kecil-kecil saya ingat, kena potong tangan susahnya, ya Allah. Kalaulah orang tu datang mencuri tuan-tuan dan datang kepada seorang hakim, dia mencuri kerana dia tak ada benda nak makan, yang dihukum adalah kerajaan, bukan orang tu. Yang dihukum adalah kerajaan pada masa tu, bukan orang tu. Contoh saja. Baik. Islam sangat menggalakkan umatnya berusaha. Banyak duit macam mana pun kena usaha tuan-tuan. Tak boleh duduk goyang kaki. Ya, tak boleh duduk goyang kaki, nanti dapat diabetik, darah tinggi. Kena usaha. Ya. Otak ni kena diguna pakai, ya, selalu. Sangat menggalakkan, ya. Dalam perniagaan dan pelaburan ada risiko untung dan rugi. Tuan-tuan pergi bank, tuan-tuan, dia kata charge keuntungan. Kan pernah dengar? Charge keuntungan, ya. Charge keuntungan. Apa ni? Profit rate. Pelik ada profit rate. Awal-awal dah ada profit rate, ya. Tak apa, kita cerita bila sampai kepada bab pembiayaan, beli rumah, beli kereta, beli motor, beli basikal, kan? Keuntungan yang dibolehkan mesti mempunyai penukaran yang sepadan atau iwat, serta mempunyai elemen risiko pasaran, iaitu hurum, usaha, iaitu kasb, dan liability, iaitu daman. Keuntungan yang tidak diperolehi melalui unsur-unsur tadi boleh terbatal dan boleh terjebak dalam keuntungan berunsurkan riba. Ingat satu tuan-tuan dan puan, ingat yang ni saja. Al-ghurum bil ghunum. Al-ghurum bil ghunum, no risk no gain. Ingat yang tu saja. Kalau nak untung kena ada risiko. Bila kita kerja makan gaji pun ada risiko dia. Company kena tutup, tak dapat gaji, gaji lambat, ya, kita demam tak dapat gaji, dan so on so forth. Tuan-tuan dan puan, untuk ceramah yang akan datang, insya-Allah 2 minggu yang akan datang ni, selepas Hari Raya Korban, tuan-tuan berkorban insya-Allah, ya. Ada orang bercakap kat saya, kalau tak ada duit berdermalah. Kita pelik tu. Kalau tak ada wang, berdermalah. Nanti wang ada, insya-Allah. Itu nasihat saya juga. Kalau tak ada duit pun berkorbanlah, tuan-tuan. Insya-Allah dalam ceramah yang akan datang kita akan bincangkan bab-bab riba. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya belajar dulu, saya pun tak tahu bab-bab riba. Yang saya tahu riba ni dengan riba pinjam je. Itu saja saya tahu. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya akan kongsi pengalaman, ya, dan ilmu tentang riba dan jenis-jenis riba. Ya, jenis-jenis riba. Riba adalah satu benda yang terlalu berat. Terlalu berat, ya. Tuan-tuan dan puan, slide-slide ni semuanya ada kepada AJK Masjid. Dia tak perlulah ambil gambar, tak ambil gambar tak apalah, ya. Tak perlulah ambil nota. Kalau nak slide ni ada pada Haji Ghazali dengan Haji Yasin. Yasin pula, apa? Yunus. Ambillah slide pada situ, tak ada copyright pun, ya, tak ada copyright. Baik tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya.